Kementerian Kesihatan memohon kerjasama orang ramai untuk bersabar jika sekiranya belum dapat menghubungi atau menerima maklum balas dari kedua-dua talian tersebut. Kedua-dua talian ini sedang berusaha untuk memberikan perkhidmatan 24 jam sehari, tanyaan, permintaan atau maklum balas yang banyak setiap hari. Orang ramai yang berpeluang mendapat sambungan ke talian-talian berkenaan adalah dinasihatkan untuk tidak mengambil masa yang lama semasa membuat panggilan bagi memberi peluang pemanggil lain untuk berhubung dengan para petugas. Berbahasalah dengan sopan dan berhemah dengan petugas-petugas yang ingin membantu habis kita. Marilah kita memohon kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar negara Brunei Darussalam serta semua rakyat dan penduduknya diberikan kesihatan, dipermudahkan segala urusan dan dijauhkan dari segala penyakit, khususnya penyakit COVID-19. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Dato'. Dan ini sesi sidang diabukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi Audas mengajukan soalan. Terima kasih. My question will be in Malay again. Seperti yang kita fahami, Brunei kini sedang mengalami gelombang Omicron. Adakah MOH telah mengesan sub-varian Omicron khususnya B.A2? Okey, terima kasih. Terima kasih. Jadi, sejak tadi mula membuat pengumuman mengenai penularan Omicron yang setempat, yang tempatan punya, bukan import. Tani punya lineage of Omicron ni memang BA.2, okay. Di mana yang import is BA1.1 atau so walaupun mungkin bis kita ada mendengar juga beberapa kenyataan dari luar negeri lah yang menyatakan BA.2 ni adalah lebih mudah merebak dibandingkan dengan BA1.1 tu. Walau bagaimanapun itu tidak dinafikan yang mungkin merebak lebih cepat. Walaupun dari segi gejala bagi orang bervaksinasi ataupun mengambil booster adalah ringan lah. Walau bagaimanapun ia perlu diambil perhatian di sini. COVID-19 apa jua jenis variannya lah, kalau ia dah bervaksinasi akan membahayakan lah. Itu mesti tadi orang tekankan lah. Jadi kalau dibandingkan dengan negeri yang mula-mula menghadapi penularan Omicron ni dapatan durang pun sama macam dapatan tani lah, lebih 90% adalah gejalanya ringan dan tani masa ni dalam 99% gejalanya masih ringan, alhamdulillah lah. Tapi ini tidak bermaksud orang bervaksinasi ini kabal lah, seperti yang saya nyatakan sebelum ini. Perlu juga mematuhi SOP yang disediakan, memakai sungkup muka dan sebagainya. Soalan seterusnya, pada masa ini terdapat lebih dari 15,000 kes aktif di negara. Berapa banyak dari kes tersebut adalah golongan kanak-kanak yang di bawah umur 11 tahun yang belum divaksinasi, dan bagaimana keadaan mereka? So mengenai yang dijangkiti positif berumur 11 tahun ke bawah, jadi buat masa ni dalam 4.5% ataupun dalam 700 lebih adalah kanak-kanak berumur 11 tahun dan ke bawah. Dan alhamdulillah buat masa ni ada yang dalam kategori 3 atau ke atas. Jadi kebanyakannya ada simptom, kalau ada pun simptom 2, kategori 2. Orang ramai mau bertanya, adakah terdapat sebarang perbezaan dalam tempoh pengasingan diri bagi seorang yang divaksinasi lengkap dan yang belum divaksinasi lengkap? Okey, terima kasih. Jadi bagi orang yang bervaksinasi sama tidak bervaksin, dengan
kenyataan baru-baru ini juga, Kementerian Kesihatan dalam menandangi orang yang positif, kita ni dah membezakan pula. Jadi masih semua hari kelima, kalau yang negatif, buat hari ke-6 negatif, ia akan keluar lah. Okay. So, dah ada perbezaan. Kalau ia positif hari ke-6, dan mereka akan di kuarantin sampai hari ke-10. Sama dia bervaksin atau tidak. Masih Muhammad Dato'. Ya Siti, saya Rasidah dari terdapat pilihan untuk melaporkan sendiri status positif COVID di Bru Health. Adakah MOH sedang berusaha untuk mengemaskini aplikasi Bru Health supaya orang ramai boleh melaporkan status kesihatan mereka di dalam app tersebut? Okey, terima kasih. Buat masa ni, Bru Health sedang membuat penambahbaikan lah. InsyaAllah dalam masa yang terdekat, orang ramai boleh melaporkan dia punya result antigen ni ke Bru Health secara terus, kerana masa yang akan datang ni, orang yang positif ni ataupun kuarantin akan diberikan antigen khas yang ada QR code, di mana tu antigen itu khas untuk mereka lah. Jadi bila menggambar di Bru Health code, Bru Health akan tahu orang ni yang punya antigen dan ia yang sendiri membuat lah. So, InsyaAllah dalam masa dekat itu salah satu daripada penambahbaikannya lah. Walaupun buat masa ni di Kementerian Kesihatan punya portal ada kan tu, www.gov.bn/antigen portal lah. Kalau ada terdapat komputer ke apakah, diorang boleh mau WhatsApp ke nombor yang saya nyatakan tadi, 83333 123. So 8333123. Boleh di WhatsApp ke sana lah untuk dan diorang akan berhubung dengan Bru Health lah untuk mengupdate diorang punya keadaan status. Saya ingin menambah satu lagi soalan Dato'. Dato' tadi ada menyatakan mengenai talian 148 Talian Darussalam, dan ada juga pihak members of the public mengatakan mereka tidak berdaya menghubungi talian 148 Talian Darussalam dan juga talian WhatsApp hotline untuk melaporkan status mereka dan menerima sokongan yang diperlukan termasuk health package yang mempunyai mengandungi kit ART dan oximeter. Adakah rancangan untuk meningkatkan lagi tindak balas kementerian? Jadi Kementerian Kesihatan sudah pun bekerjasama dengan MTIC melalui agensi, di mana masa ni talian ni telah diusahasamai oleh Comquest yang membuat talian Darussalam 123. Jadi dengan ini tani dapat menambahlah panggilan itu, di mana boleh tani menandangi dalam 1,500 sehari. Walau bagaimanapun panggilan yang diterima adalah dalam 8,000 lah sehari. Jadi orang ramai mungkin berasa kurang senang nak kena jawab kali ya. Jadi lihat bersabar, ini Comquest sedang menambahlah talian itu. Daripada masa ini sudah ditambah kepada 90 talian kepada 150 talian. So insyaAllah dalam sehari dua ni ia akan dapat memberi perkhidmatan yang lebih baik lah, insyaAllah. Terima kasih Dato'. Dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Dato' atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.